Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ni saya nak tunjukkan kita punya task berikutnya. Kita kena buat satu rumah yang kecil tapi dua tingkat, two story house, pakai Revit. Okay, so siapa yang dalam PC dia ada Revit boleh terus pakai. Siapa yang tak ada boleh install dulu. Install kita pakai yang student version. Awak boleh buka dekat sini. Awak type contoh student license Autodesk. Okay, masuk dalam website dia. Dekat sini kita kena uh, sign in. Kalau dah ada account boleh terus sign in. Kalau belum ada boleh create dulu. Kita dapat account percuma. Awak boleh gunakan account yang politekniknya. Macam saya gunakan account poli. Masuk sekejap. Okay, alright. So bila dah dapat masuk tu dia akan paparkan kita yang kita ni eligible, orang kata boleh pakai secara sah selama berapa lama. Dekat sini ada Revit. Okay, awak boleh terus download dekat laptop ataupun PC yang awak pakai. Boleh terus continue, tekan install dan further next step dia next sampai dia dah install. Okay, saya pakai yang latest 2024. Sama je features dengan 2023, tak lagi banyak. Okay, untuk permulaan paparan saya rasa kita dah pernah belajar masa semester 2 dulu. Revit ni lebih kepada refresh dan juga orang kata memang ada dalam syllabus untuk kita belajar gunakan Revit modeling. Okey, sini ada model dan juga family. Kita tak belajar buat family, kita terus buat model saja. Ini dia punya sample format untuk model dan juga families lah. Okey, untuk buatkan template, untuk starting template, saya prefer kita gunakan new dan kita klik pada browse. Kemudiannya awak up one level, awak cari English. Okey. English ada dua. Satu English dan satu lagi English Imperial. English Imperial ni dia pakai kaki inci. Kita nak pakai metric, so kita akan klik pada English default metric. So kita pakai template default metric. English default metric bukan yang Imperial Okey, default metric arti pastikan kita duduk dekat project, bukan project template dekat project, klik OK. So dah boleh masuk. Okay, kita nak try buat satu biji rumah. Okay, yang ini dia punya paparan elevation dia. Kita jangan delete elevation point dia kat sini. Okay, macam biasa dia ada properties, project browser. Kalau kata awak tertutup ataupun terpadam dia, awak boleh klik semula pada view. View kat ujung kanan sekali ada second, dia ada user interface. Awak boleh klik semula project browser dan juga properties. Okay, ada setengah orang dia suka alih. Saya pun suka juga alih-alih. Tapi kalau awak letak macam ni, pastikan dia rapat terus Kalau macam ni dia tak rapat. Dia tak rapat ni dia menyebabkan nanti drawing tu terlindung sebenarnya. So kalau boleh rapatkan terus macam ni. Okay, ni pun sama. Rapatkan terus. Saya suka yang ni letak di bawah. Saya suka macam ni. Ni plan format yang default dia macam ni lah. Okay, untuk project browser dia akan pergi pada level. Ceiling plan ni saya minimize dulu. Saya pastikan ada floor plan dengan elevation saja dulu. Yang ini dia punya properties. Setiap item kita select dia akan keluarkan properties dia. Okey, zoom in zoom out macam biasa. Dan dia akan buka window ni ada banyak kalau kita klik dia akan buka banyak. Okey, pakai satu saja pun tak cukup. Right. Jadi kita nak try buat satu rumah yang simple, ringkas. Saya ambil ni dia punya, kita ambil dari sini. Right. Saya nak ambil rumah ni. Rumah yang ini. Okay, rumah ni dekat Pinay House Plan dekat Filipina ni kat sini. 2-story modern house with 2 bedrooms and 2 verandas. Okay, kita nak buat model untuk rumah yang ini. Dia lebih kurang macam ni lah Okay, right. Ni rumah dia.
Ini dia punya elevation, bukan elevation, ini perspektif. Dan ini dia punya plan. Ini plan yang kita nak ambil. Alright. Jadi okay, ni rumah yang dah siap. Saya copy, save image as, gambar satu. Ini tingkat atas, ini tingkat bawah. Oh, naik tangga. Baik. Oh, bukan tingkat. Mana tangga dia ni? Ini tingkat atas, sorry. Ini tingkat bawah. Tak. Dapur di tengah-tengah, mezzanine. Naik atas. Ini bilik tidur kat atas. Sorry, ini tingkat bawah. Ini tingkat atas. So, masuk-masuk. Ruang. Toilet. Ini tangga. Ini dia punya parking. Okay, faham. Right, dia start dekat sini. Ini parking dia. Ini yang patut lukis gambar kereta lah, sini senang. Masuk. Naik sini. Ni boleh masuk. Macam mana ni? Okay, betul dah masuk. Ni ruang tamu. Belakang ada toilet kat sini. Ni bilik tidur. Oh sorry, ni ada satu ruang. Bilik kat bawah. Naik tangga, naik kat atas. Okay, saya tengok, saya plan dia ada salah sikit ni. Bukan salah lah, dia mengelirukan. Saya faham kat sini ini adalah ground floor, ini adalah first floor. So kalau dia dah buat ini first floor, sepatutnya mungkin yang bawah ni tak nampak ni. Ni dia pergi draw balik, jadi kita dah confuse kan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Dia ada macam berkeni kat atas ni. Ni sikit. Oh, memang ada toilet atas. Okay, saya rasa macam tak apa sesuai. Kita tak payah buat toilet ni. Okay, right? Toilet ni kita abaikan. Kita just buat toilet kat sini saja. Sini dengan sini je. Okay, right? So, tapi basically drawing rumah ni kita boleh gunakan. Saya rasa macam menarik. Sebab kita dah bagi perspektif, so kita boleh refer dia punya perspektif dia. Okay, saya download. Image. Satu ni gambar dua. Image. Gambar dua. Okay, so saya buka dalam Revit. Kita ada insert. Kita boleh insertkan JPEG. Kita boleh linkkan dan juga insert import. Saya import image Import image. Saya cari balik dekat mana saya letak. Tadi dekat window komputer. Okay, dalam download ada gambar 1 dan 2. Saya open gambar 2 dulu. Letak di tengah-tengah ni. Okay, right. Dengan jarak yang ada ni kita boleh buat reference. Okay, sorry saya tak nampak dia punya ni. Saya pasal kecilkan sikit dia punya paparan dia. Okay, right. Modify ada button. Just tengok. Okay, biasa kalau nak muka saya memang start buat wall. Tapi saya buat, saya buat grid dulu. Grid. Saya tap dulu sepatu. Kita test. Daripada point tengah ni ke sini. Kemudiannya saya buat grid yang kedua. Saya suka copy. Okay. Ada banyak cara draw balik. Ada orang gunakan pick line. Saya offsetkan 3500. Okay, ke sini. So sini sebenarnya 3500 kat sini. Jadi gambar ni kena kecilkan lah. Kita boleh scale dia.
anggaran pun tak apalah, nak tekap. Okay, 35. Alright. Sikit. Okay, sebenarnya kalau tak tekap pun tak apa, kita boleh refer size ni untuk kita buat je terusan draw, tak ada masalah juga. Okay, next. Kita grid. Okay, grid. Ingat start dengan grid supaya kita mudah untuk grid ni juga kita boleh bagi dia cantik nanti. Kita bagi dia kemas. Saya suka guna grid ini, pick line. So pick line saya boleh letak offset sini. Macam ni contoh 180. Alamak, tapi ni belah dalam. Kalau sini senang. Tak apa, right? Saya tak guna pick, saya guna draw. Draw dulu 2 meter. Saya ambil 2 meter lah tengah ni. 2 meter. Reference je ni, tak apa. Dia kalau tak sangat kita boleh betul kemudian. Ni juga DI. Okay, letakkan animation. Ini kita boleh kurangkan. Ni klik dekat garisan grid nombor 4 ni, saya boleh klik daripada dimension ni. So kita boleh betulkan dia. Contoh ni mungkin 3 meter sini. Okay, 3 meter. Dan ni 4 meter. Sorry, kena klik dekat yang ini. Boleh lah ni, anggaran hampir tengah kan. Okay, so grid dia adalah 3.5, 2, 3, 4. Okay, kita buat grid sini pula. Ini pun sama. Start sini. Saya rename sebagai A. A huruf besar, capital letter. Sambung buat grid. Sini B. Lepas tu sini C dan itu saja. Tambah juga sini kita buat D. Alright. Sama juga jarak dia kita letak dimension dulu. Saya guna shortcut DI, dimension. So kecil je rumah kita ni. Biasanya kita ada satu dimension panjang penuh. So kita kena tinggikan sikit. Tekan bawah sikit. Boleh cantik. Baik, kemas. DI satu hujung ke bawah. So 12.5 meter darab 9.1 meter lah. Okay, cantik. Kita baru set up dia punya grid. Dan kat tingkat 2 pun nampak. Alright. Dekat elevation macam ni dulu. Okay, biasanya kita akan betulkan perlahan-lahan lah. Maksudnya kalau kata saya ke start buat ni, saya tengok elevation rumah dulu. Kalau tengok ni two story. Okay, right. Tengok dia punya ni macam ada satu ground level, ground floor. Lepas tu ada mezzanine dengan first floor dengan roof beam. Okay, right. Kita buat 5. Okay, senang je. Yang level 1 saya rename sebagai 01 ground level. Yes. Rename. Level 2 ni saya nak dia sebenarnya adalah ground floor. Apa tu? Panggil, tengok ni gambar tadi. Okay, ground floor, right? Ground floor
untuk first floor kan. 02 ground floor. Alright. Ni mungkin dalam, saya letak dulu tempat kat sini. Okey. So kita akan tambah lagi, iaitu architecture level. Saya tambah yang ketiga. Ketiga ni saya namakan 03 mezzanine floor. Mezzanine floor. Ini saya letak dulu saya anggarkan 900 ataupun 1200 lah atas, dan mungkin tak nampak, so kena tab dia dan alih dia. Yang terakhir itu tingkat atas. Level tingkat atas ni saya buat 3000. Nama dia 04 first floor. Biasanya kita tambah lagi satu yang terakhir, iaitu top beam level. Katakan kita rename sebagai 05 top beam level. Okey, cantik. So ini kita boleh pendekkan, awak boleh adjust ikut kesesuaian dan kecantikan. Orang kata bila nak presentation nanti dia kena kemas kan, kita boleh adjust ni. Boleh juga letak dimension di sini kalau rajin, tak salah. Untuk presentation memang kita minta, tapi untuk awal-awal ni macam untuk buat kerja tak apa. Ini masa kerja akhir kita buat kan. Okey, yang kita buat tadi dekat east, yang north semua kena buat lah, sebab dia tak sama setiap view dia tak sama. Kita kena panjang dan pendek kan, ikut kesesuaian kita. Okey, kita kembali pada ground floor plan. Ground floor, kita nak mula buat dia punya ini dulu, apa, wall dulu. Okey, dekat sini wall macam biasa, saya rasa semua dah tahu wall architecture. Kalau kita klik, dia bagi kita basic general yang 200. Saya akan edit dekat sini, saya duplicate dulu. Saya nak create satu type yang lain, iaitu 100.5, 150. Okey, saya tukarkan nama, saya duplicate jadi 150 mm, tapi dekat sini size dia masih 200. Saya kena edit dan klik dekat structure ni, tukarkan jadi 100.5. Klik OK, apply, dan dia akan jadi basic wall yang generic 100.5. Okey, saya start pada center ni. Mana ni? Susahnya yang belakang lain. Okey, alright. Saya try tengok. Ini sepatutnya 350. Yang best revit ni kita boleh ubah dia. Macam nak alih-alih tu still. Ni value. Okey, cantik. Ini 41 meter. 4 meter. Tukarkan, kena klik dekat C. Klik 4001 ni jadi 4000. Okey, dia dah line. Ini pun sama. 16 dia rasa 15 je kot. Klik dekat D. Klik 1500. Center lah ni. Boleh lah. Kita boleh ambil. Kita ambil ni. 15, 4, 3.5. Okey. Saya start buat wall. WA wall. Saya klik kat wall 1.5. Saya start buat dekat sini dulu, dekat belakang. Sini depan, sorry. Ni depan ni. Tengok 3D sikit. Okey, besarnya dia punya kolom dia. Okey, tak apa, tak ada hal. Sini tak wall, belakang ni wall. Okey, alright. Kita buat dulu daripada
grid B5 ni kita start buat ke belakang. Ground level ini ground level. Dan dia unconnected. Dia unconnected 8. Saya buat di sini. Ini pun kita boleh buat agakkan lah. Ini nampak macam dia buat 600. Okay, 600 keluar. Saya masuk sini. Dia buat 1100 boleh, tak apa. Ini pun sama sampai grid. Saya turun. Okay, ini tak. Ini memang kita tutup. Ini bilik. Sampai grid sini lebih kurang dalam 4 meter lah. 4,000 meter. Okey, sampai sini. Sini sampai grid ni dan saya tutup dia. Okay, saya tengok 3D. Nampak kan? Dia dah start. Tapi dia unconnected. Maksud dia daripada bawah sampai atas kan. So saya select. Biasanya benda ni pun saja nak beritahu lah. Kita boleh tekan filter. So bila select filter, kita boleh untick yang kita tak nak. Saya tak nak grid, saya nak wall saja. Klik apply, so dia akan select wall saja. Yang mana unconnected ni saya nak tukar daripada dia unconnected kepada dia pergi sampai first floor. Right, sampai first floor. Okey, dah ada. Kemudiannya kita buat dia lantai pula, right. Pergi pada ground floor. Kita nak buat lantai yang ini dulu, posh dia. Okey, lantai posh. Klik pada floor architecture. Okay, floor architecture saya buat yang petak lah, senang Yang petak ni yang mana ini memang dia generate 150. Okay, modeling biasanya memang kita akan start dengan model dulu. Okay, ini saya ambil grid yang saya punya lah. Saya punya grid C5. C5 start kat sini. Saya tutup habis sampai ke dinding dia. Okay, kalau awak perasan bila zoom in dia tebal kan, awak boleh gunakan yang ini, thin line. Bila klik thin line dia akan nipis lah. Okay, right. Jadi mudah untuk buat kerja kan. Ataupun shortcut dia TL dia kembang, TL dia nipis, TL dia kembang. Okay, right. Yang saya nak ni yang ni. Okay, daripada dalam ni sampai keluar sini, right. Duduk dekat ground level. Klik OK. So, kita tengok sikit. Jadi, saya memang style suka buat dia sambil tengok kan. Okay, dekat bawah ni dia ada fine, ada medium. Ini dia punya level of detail. Ini dia punya visual style. Saya suka letak shaded supaya saya nampak, oh dia ada sini. Okay, dah nampak dah apa macam ni. Okay, yang kita buat ni tadi, dia duduk dekat bawah. Okay, saya suka height offset ni saya tukarkan dia jadi 150. So dia akan naikkan ke atas. Ataupun bergantung, kalau kata ini posh, memang saya biarlah biar kosong tak apa kan. Right. Kita naik sikit lah, rasa macam tak best pula kan. Bawah sangat 50. Kemudiannya nanti level dengan pula ground floor. Okay, ni ada tangga. Dia ada kolom di sini, kolom yang besar yang amat ni. Kolom. Tak apa, kita buat yang mulia dulu. Kita buat floor dulu. Tapi nak buat floor nak letak tangga ni. Naik daripada sini ke sini. Okay, tangga dekat sini dia kita biasa ambil stairs. Dan dekat sini dia banyak jenis. Ambillah satu yang 9. Boleh yang ni boleh. Okay, right. So kita set dia punya starting ni dekat ground level, ending ni dekat ground floor. Okay, ground level ke ground floor. Size dia, ini nak kena tahu. So kita sukat grid sini sampai grid sini 150. Okay, dan saya setkan kat sini riser dia. Okay,
50 try that. Okay, try dulu. Okay, sorry. See, stairs. Lebar dia 150. Zahid banyak tangga. Okay, dekat sini actual run width 1000 jadikan 1500. Run center saya nak ambil left. Okay, so left dia akan keluar macam ni. Macam ambil right lah. Right. Okay, dari sini ada bucu sini, naik ke sini. 1, 2, 3. Nampak nak banyak lagi. 5 nak tangga. 6. So riser dia 112. 112. Ya, tengok. Okay, 5 nak tangga. 6 nak tangga dan 112. Okay, test tengok. Ini benda. Saya pergi dekat ground level. Dekat elevation. Measurement ground floor ni saya tukarkan 400.5 kepada 600. So dia akan naikkan tangga sini. Tangga ni kena ubah sikit. Edit stairs. Zahid mungkin lagi 6. Zahid tengok 3D sikit. Ground floor. Tangga. Okay. Try buat baru. Stairs 1,500. Run right. Offset tadi. Okay, saya klik daripada center sini. Daripada bucu sini, sorry. Naik ke sini. Saya nak 6 anak tangga. Hujung ke hujung. 7 lah. 8. Okay, try. 7. 25 riser. Dah betul tangga ni. Ni buat 300 pula. 300. Okay. 6 anak tangga, 300. Dia punya track. Okay. Tengok 3D. Okay, just nice. Boleh terima. So, delete yang sebelah sana. Railing sebelah sana. Railing sini saya pakai. Okay, so kita boleh buat dia punya floor. Ground floor. Ni ground level. Okay, plan dia duduk kat ground level kan, dia punya ni. So saya buat ground floor. Tapi yang ni saya nak dia duduk dekat ground floor, bukan ground level. So saya draw dekat ground level punya drawing, tapi dia akan keluar dekat ground floor. Sebab floor kat sini. Saya guna line lah. Okay, daripada hujung tangga pergi ke hujung sini. Saya buatkan balcony dulu. Ini saya buat jarak 150. Sorry. 150. Line overlap, sorry. Jadi kalau dia overlap dia tak jadi kita kena delete dia, make sure dia tak overlap. 150. Okay, sini pun sampai sini. Ini center. Saya naikkan 75. Dari sini lah. Dari sini hujung sekali.
boleh trim. Alright. Okay, trim. Dan inilah lantai dekat atas. Okay, cantik. So lantai dekat balcony dah jadi. Kemudian ni nak buat lantai dalam dia pula kan. Lantai dalam dia. Pasal ini saya suka guna. Okay, cantik. Nampak sikit kan, kita dah buat yang mana ni. Okay, kita nak buat lantai dalam. Lantai dalam ni pun dia ada saya cuba faham dulu. Ni naik turun. Naik. Oh, baru saya faham. Sorry, saya salah faham. Saya tengok ini. Maknanya ni ni setingkat. Yang atas ni 2 tingkat. Ini 2 tingkat. Ini setingkat je. Jadinya memang senang lah. Drawing ni sepatutnya dia first floor dia sepatutnya dia just buat void lah kan. Dia menyebabkan kita confuse kan. Ini macam double boleh maksudnya. Dia tinggi. Tak payah draw macam ni kan sepatutnya kan. Okay, tak apa. So ini tangga turun sebab ke kitchen. Ini tangga naik sebab dia nak naik ke bilik atas ni. So kita abaikan toilet ni. Kita tak buat toilet ni. Kita just buat bilik tidur saja. Right. Kita klik dekat Revit. Okay. Senang je. Kita akan buat lantai dekat atas ni pula. Kita buat floor. Okay, floor. Gunakan yang ini senang. Lain lah. Okay, lain. Okay, kalau macam ni, saya nampak untuk mudahkan kita ubah size sikit. Kita tak buat dia macam dia buat ni, tangga ni terkeluar dari sini kan. So kita mungkin buat tangga ni L shape sikit tak apa untuk mudahkan kita sebenarnya. Okay, ni kita buat dia punya lantai sampai sini. Kita ikut grid. Masa yang sama kita cuba ikut dia punya size yang bersesuaian lah. Macam ni dia buat 24. Okay, dia buat toilet di sini kan. Okay, alright. Sini. Kalau sekiranya awak buat dia berlainan sikit pun tak apa, dia tak ada masalah. Yang penting kita boleh buat rumah ni. Okay, kita try tengok. Macam tak ada kesalahan kat sini. Drawing ni sepatutnya dia tak menyengit sini. Dia menyengit. Jadinya yang cantiknya macam ni. Bilik ni kita buat dia bagi cantik di sini. Turun straight. Corner di sini. Okay, right. Boleh align je sebenarnya ni. MV semua sini sikit. Okay, dari sini macam ni. Tak apa, yang penting ending dia awak dapatkan close loop ni untuk buat lantai. Okay, lantai ni kena duduk dekat mana? Duduk dekat ground floor, bukan ground level ni, ground floor 02. Tapi bila kita tengok dalam 3D, dia akan jadi sama level dengan yang bawah ni. Kita hanya control kat sini. Height offset ni saya buat 150, dia naik 1.5 kat atas. Okay, yang luar ni okay, maintain 50. Okay, dekat ground level ni kita nak buat toilet. Kita nak draw wall ni sama, sambung WA untuk wall. Shortcut dia ataupun awak klik dekat wall ni. Okay, kita nak sambung buat dekat sini. Tinggi yang dia nak sampailah dekat first floor. Okay, saya tutup ni. Tukar shaded kepada hidden line. Dekat wireframe. Okay, wireframe ni. Sekejap. WA, saya nak wall ni tutup sini. Sekejap pakai wireframe.
Okay, saya tutupkan wall ni. Ni kepung untuk toilet dia sebenarnya. Okay, toilet pun kita kena buat satu dia punya floor kat dalam. Floor dan saya buat peta senang. Toilet. Dia duduk dekat ground floor. Tapi saya maintain dekat kosong ni. Dia sepatutnya tadi kita buat dalam lantai dia, kita naikkan offset dia 150. Yang ni kita naikkan sikit je, kita naikkan 50 je. So dia ada 100 ground. Okay, cantik. Tengok sikit. Okay, dah nampak dah. Ada rupa. Sini kena buat satu tangga turun, sini tangga naik ke tingkat atas. Okay, right. Kita pergi dekat ground level lagi. Saya nak draw wall untuk tingkat atas. Wall untuk tingkat atas tu kalau kita tengok dia sebenarnya susah juga. Tengok gambar lah. Okay, dia macam ni. Dia tepung atas ni saja. Sini saja, straight. Tengok 3D dia pun macam tu. Okay, dia kepung atas saja. Okay, senang, cantik. WA wall, saya nak dia daripada first floor kepada up to top beam level. Saya pakai 150 juga, right. So klik wall ujung sini, daripada center untuk grid A4 kepada A5. Okay, memang tak nampak kat sini sebab dia draw tu kat atas. Saya just nak petakan dia sampai sini, sampai D5 dan C5 dan kembali pada C4 dan tutup balik kepada E4. Right. Tengok sikit. Okay, dah siap. Sini je sebenarnya. Okay, faham. Senang je rumah ni. Alright, lepas tu kita nak buat tangga. Okay, kembali kepada ground level. Okay, tangga ni senang ni. Yang turun ke bawah, kita nak buat, kena buat lantai tingkat bawah dulu. Okay, sorry. Floor, ground level. Okay, betul, ground level. Ground level, kita buat petak. Daripada sini, sampai hujung sini. Dan disebabkan dia belah dalam, saya nak height offset dia tinggi lah kan. Jadi 150. Enter. So yang saya cerita naik turun tu, saya try tunjuk satu keratan lah. Saya suka klik dekat section box. Section box dalam properties. Masa dekat 3D, awak boleh klik dekat properties ni, ada section box. Sorry, tick dia akan keluar kotak. Jadi kotak ni kalau kita klik, kita boleh macam potong dia buat keratan. Ni untuk menyemak sebenarnya. Saya try tolak dia sampai belakang, sampai dekat yang keratan ni. Kalau awak nampak lantai ni, dia macam ni, sini tinggi. Yang ni toilet dia, lantai dia lebih rendah 100 daripada lantai yang standard dekat dalam ni. Okay. Biasa toilet memang lebih rendah lah, rendah 50 ada drop 50, ada drop 100 kan. Saya buat drop 100. Okay, ini pun sama. Kita nak ni buat tangga turun ke bawah ni. Okay, saya tutup balik section box dia. Pergi dekat ground level. Tak nampak lah tangga dia. Saya tukarkan ini kepada wireframe je. Just nak tengok ni. Okay, jarak. Jarak tengok ni saya suka jap. Lebih kurang 1 meter lah. Okay, right. Buat stairs. Kemudiannya daripada ground level nak ke ground floor, betul, right. Saya rasa macam sama macam luar ni juga lah. Lebih kurang 4 ke 5 nak tangga. Buat 5 lah. Kita tak boleh ikut sebiji yang tangga dia. Yang penting kita boleh buat tangga kan. Okay, saya nak bermula run dia 1000 saja. Run right. Okay, right. Saya test daripada center grid saya, bukan gambar dia, grid saya turun ke bawah.
Check tengok. Salah ni. Salah. Balik dah pula kan. Lupa. Dia boleh tukar direct? Tak boleh. Tak boleh. Delete. Buat balik. Okay, dia sepatutnya daripada kanan ke kiri. Stairs. Architecture. Kenapa dia mesti modify stairs? Apakah je? Yes. Okay, saya buat tangga baru. Stairs. Architecture. Stairs. Okay, 1000. Run right. Ground level to ground floor. Saya klik ke run, okay. Saya nak dia dari sini sampai sini. Saya kena run left lah, sorry. Run left. Daripada titik ni, yang saya punya grid ni, jangan gambar dia, yang ambil yang grid kita sampai kat atas ni. Empat nak tangga tu cukup. 6 lah. Okay, saya try tengok dulu. Okay, pasal tak, tangga ni dah terlajak kan. So, kita akan ubahkan ni. Saya klik control. Tengok dekat ground level. Saya move dia, MV move. Hujung ni saya bawa ke hujung sini. Hujung ini saya bawa ke hujung sini. Okay, supaya dia boleh ni lah. Kalau kata okay, pilih stairs sekali dengan railing dia. Saya move lagi, MV untuk move. Saya bawa tolak dari sini. Jadi cantik sikit kan. Kita tengok TV. Sepatutnya dia lebih kemas lah, tapi sebab saya nak cepat tadi kan, saya buat je dia dulu. Okay, dia boleh delete. Macam ada gap sikit lah. Apa je gap ni? Boleh. Alright, betul. So ada lompong pun ni. Bawah ni kita kena buat satu wall sebenarnya. Klik balik pada ground level. Wall. Saya buat wall untuk ground level up to ground floor saja. Dekat sini. Center ke center. 3D boleh. Okay, dah ada wall. Kita tutup lah kan. Okay, right. So, cantik. Tangga dah ada. Tangga ni tak lawa, boleh tukar railing yang lain. Pipe tu kan. Jenis pipe. Ni pun sama. Saya nak tukar jenis pipe. Okay, kita continue buat railing dulu kat luar ni kan. Dan juga, atas ada ni. Dekat sini, kalau kita tengok gambar ni, tingkat atas dia buat balcony. Alah, cenonik ni balcony ni. Boleh lah. Saya suka ikut grid lagi kan. Boleh buat balcony, buat ikut grid. Okay, untuk first floor. Okay, first floor dia yang ni je. Shaded. First floor ni tak ada floor lagi. So, kita buat tangga dulu, baru kita buat floor. Okay, kita buat settle level bawah dulu kan. Sorry saya pun melalut. Okay, ni WA. Ini kita nak tarik dulu.
buat railing lah. Sekejap. Railing lawa sikit. Railing. Kita klik railing. Saya nak railing yang jenis pipe. Sambungan daripada sini. Mana tangga tadi? Railing ni. Okay, right. Sambung daripada railing tadi. Railing dia stop kat sini. Saya sambung pergi ke hujung. Ini bergantung pada kita punya saiz lah, kita nak macam mana. Biasanya memang saya akan ikut dia punya standard ni, sebab bila kita tutup kita boleh tengok ke 3D, dia akan jadi okey. Saya salah letak ketinggian. Select balik railing, tukar ground level kepada ground floor. Okey, settle. Kalau dapat ending ni cantik, cantum macam ni Okay, cun, mantap. Okey, so settle railing. Apa lagi? Saya nak buat lantai tingkat atas dan juga balcony. Balcony tak payah, tak apa kot. Kita buat lantai tu. Siapa nak buat boleh buat, siapa tak nak tak apa. Okay, kita kena buat tangga naik atas dulu, lupa. Tangga naik ke atas. Tangga naik ke bawah, turun bawah dah ada. Tangga naik ke atas pula. Alright, tangga naik ke atas. Pergi dekat ground level. Okay, saya nak buat tangga, stairs, yang daripada mezzanine level. Mezzanine ke? Bukan mezzanine, sorry. Mezzanine sebenarnya tak ada. Saya salah dia. Daripada ground floor nak naik ke first floor. So dia ada ketinggian dia dalam stair punya height 2400. So kita kena buat dalam 16 anak tangga. Dia punya assumption dia, kiraan dia. Lebar dia saya buat 12 lah. 1200. Run right. Testing. Sorry, run left. Run left. So desired number 15 anak tangga. Nanti riser dia lebih kurang 16. Track dia 250. Try buat 300 sikit. Apa? Okey, 16 anak tangga, 100 setengah setiap satu riser. Okey, cantik lah. Kita start pada sini. Grid dia. Grid. Kita boleh main. Contoh dia saya buat dulu kat sini berapa anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lebih kurang 2400. Saya stop 9 anak tangga. Saya sambung dekat ujung sini. Dekat ujung sini saya ambil daripada center dalam ni ke sini. Okey, right. Bila dah habis saya tekan mode right. Tengok 3D. Tukarkan ni balik daripada wireframe kepada shaded. Okey, saya nak tengok nampak tak? Sekejap. 3D. Okey, dah boleh naik sampai sini. Kalau nak cantik dia sampai ke hujung ni kan. Saya nak buat pesen tak kalau saya X-ray kan, sebenarnya dia buat railing ni, ada railing kat dalam ni, dalam wall ni. Saya kena delete railing dalam wall ni. Dekat ground level ada railing ni dalam ni. Railing ni boleh delete sebab duduk dalam kan. Maknanya sepatutnya yang cantiknya kita bukan buat dekat center grid, kita buat dekat tepi wall kan. Sepatutnya. Nampak balik tak? Okey, buat balik. Buat semula. Delete. Saya buat semula. Shaded. Run. Daripada sini. Okey. Ke sini saya ambil tadi 24, ini saya buat 21 je. Lebih kurang macam ni. Saya sambung dekat sini pula. Okey, intersection ni. Intersection ni. Klik dan saya sambung sampai habis. Ni lebih lawa, cantik lah. Lebih cun macam ni. Okey. Right. Yang kita tengok railing dalam ni boleh delete. Ada railing sini. Ni tangga, ini railing. Railing ni saya delete. Okay, this one better. Okay, kalau macam ni saya boleh buatkan wall yang tutup sini. Tak payah wall lah. Kita buat floor je. Dan kita buat railing. Okay, cantik.
Dekat ground sini saya buatkan satu railing. Tapi railing duduk dekat tingkat atas, first floor. Saya draw dekat ground floor ni sebab saya nak ground level ni sebab saya senang nak tengok. Tapi bila dia di draw, saya nak dia duduk dekat tingkat atas. Ni saya sambungkan dia sini sampai sini. Right. Tak ada lah kat sini. Dia ada dekat tingkat atas. Macam ni. Saya nak buat floor. Okay, floor, right. So kita kena lukis floor. Pergi dekat first floor, dan kita akan lukiskan floor dia. Floor dan buatkan petak. Hujung ke hujung. Right. Attach, not, don't attach. Okay, right. Tak boleh attach. Kalau attach juga nanti dia akan jadi wall ni, dia terpisah kat tengah ni. Right. Tengok sikit, 3D. Kita. Okay, nice, just nice. Right, cun. Ini pun sambung cun. High offset kosong. Okay, high offset ni saya buat kosong. Tapi tak lawak pula keluar kat sini. Patutnya ada beam, kita tak buat beam kan. Cantik ni. Right. Tengok sikit. Oh, dia buat je tebal. Okay, tak ada masalah. Kita boleh buat juga. Okay, buat satu kosong. Sini tenggelam ni. Kita tak minat ni. Tinggi ke sini. Stop lagi lah. Tak boleh. Sorry, kosongkan balik. Ini sepatutnya, ini yang betul. So sebenarnya kita kena draw beam, tapi saya malas nak ajar buat beam sebab dia lebih pada LOG 200 dan juga kita nak buat untuk rendering je. Tak apa, kita abaikan dulu macam ni, biar macam tu. Kemudian kita akan buat tiang dia. Okay, ada beberapa tempat kita kena letak tiang lah. Pelik pula tak tiang. Kalau berdasarkan dia punya ni, tiang dia tebal, besar macam ni. So kita ikut je lah, tak apa, tak ada hal. No problem. Okay, klik pada kolom. Okay, saya try sukat tengok dulu. Berapa besar lah tiang ni. Ini ke sini dalam lebih kurang 700 kali 1200 lah. Yang ni pula kolom 700 kali 1100 right, kolom. Kita buat. Okay, kat sini dia bagi yang ni UC, Universal Column. Klik edit type. Oh, ini tak boleh ni. So kita kena tukar dulu. Kita kena load family. Okay, load family, kita kena cari. Sudah. Mana dia punya family? User. Okay, library tak ada. Saya try cari library dia. Library tak keluar. Jadi kita kena download baru. Tak ada masalah. Awak type sini Autodesk Library RBT 2024. Kalau awak pakai 2023, awak download 2023. Saya nak cari yang library 2024. Autodesk Revit 2024 content. So saya nak yang English US. Oh, English UK ada juga. Right. Tapi tak yang ni lah. Family template. Finland. Okay. Right. English Euro. English Imperial. Inilah yang ni, US English ni. Kita kena download dulu. Klik dekat sini, 1.9 gig. So dia akan download lah. Okay, take time sikit.